Assalamualaikum semua, selamat datang ke Watau TV Channel yang menceritakan tentang kisah bola sepak, fakta dan isu-isu menarik, semuanya tentang bola sepak. So untuk video kali ni, kita nak borak sikit mengenai one of the best team yang ada di Malaysia. Lain tak bukan Johor Darul Takzim, JDT. Pertama sekali, tahniah Johor Darul Takzim yang menangi Liga Super untuk 10 kali berturut-turut. Memang pencapaian yang sangat luar biasa. Walaupun masih lagi ada berbaki 4 perlawanan Liga, tapi diorang dah main bunga api lebih awal lagi. So hari ni kita nak bincangkan mengenai JDT. Kalau korang minatkan video kali ni, macam biasa jangan lupa untuk tekan butang like, share, komen dan subscribe. Hashtag Masih Lagi Hasan, hashtag Cocok Hasan. Masih lagi Hasan, Cocok Hasan. Bila kita bercakap mengenai JDT ni, mesti ada suara-suara sumbang, haters lah. Dan bercakap mengenai haters, aku adalah antara one of them. Kepada haters JDT sebenarnya, tak perlu sebenarnya kau nak busuk hati ke apa kan. Sebab kita perlu terima kebenaran yang JDT sebenarnya antara one of the best team yang ada di Malaysia. Dan kepada fans JDT sendiri, tak perlu juga korang untuk meremehkan klub-klub lain yang mungkin tak seberjaya macam JDT ni. Sebab korang kena faham yang klub-klub lain, dorang ada limitation dorang untuk berjaya macam JDT. Contohnya lah, paling senang adalah dari segi kewangan. Kalau kau tengok, sebab tu ada kes yang klub-klub Liga Super kita kan, kita tak nak mention nama lah, antara klub-klub tu yang tak bayar gaji player kan, beberapa bulan lama kan. So memang tak boleh dibayangkan. Bayangkan kau kerja kan, even kerja biasa pun kalau gaji tak dibayar 2 bulan ke 3 bulan tu adalah salah satu masalah besar juga. Bayangkan sebagai pemain bola sepak yang bermain dengan mental, emosi semua, bila tak dibayar gaji tu memang sangat-sangat menyedihkan. Itu bagi aku itu adalah antara limitation, kekurangan klub-klub lain. Bukan cakap semua lah, tapi ada setengah klub yang dia ada vision yang besar untuk menjadi contoh kelab seperti JDT, tapi dari segi basic yang kau perlu jaga, iaitu kebajikan player sendiri tak perlu jaga. Itu adalah salah satu masalah besar. Dan bila kita bercakap mengenai JDT memenangi Liga Super untuk 10 tahun berturut-turut pula tu, adakah liga kita ni Liga Farmers League, Liga Petani? Jawapannya ya, confirm. Tak perlu nak aku terangkan lagi, memang jelas dah. Jelas dan nyata. Memang dah jelas dan nyata dah. Sebab kalau kau tengok JDT punya dominasi ni bukannya setahun ke 2 tahun. Dia mengambil masa 10 tahun. Dia 10 tahun berturut-turut. Itu adalah salah satu perkara yang memang luar biasa. Dan last team dekat Malaysia ni yang back to back win pun bertahan selama 2 tahun je. Tapi JDT terus mencapai rekod 10 tahun, mungkin akan jadi 15 tahun lepas ni, kita pun tak tahu. Sampaikan belum start Liga lagi sebenarnya kita dah tahu dah siapa pemenang dia. So, dan kalau kau nak tahu purata perbezaan mata JDT dengan klub nombor 2, kita tak cakap 10 tahun lepas lah, kita cakap just 5 tahun lepas je. Purata JDT dengan klub nombor 2 adalah 35 tahun, 35 poin perbezaan mata. So, perbezaan mata, jurang mata yang sangat beza. So nampak kelas JDT ni yang tersendiri dekat Liga Malaysia ni. So memang nampak dari segi kompetitif dalam Liga Super ni memang tak ada. Tapi adakah Liga Super kita ni tak ada kualiti? Dari segi player aku akan cakap tidak lah. Sebab kalau korang tengok masa JDT versus Kawasaki last week, tengok macam mana JDT fight dengan Kawasaki, walaupun kalah tewas 1-0, tapi kita sebenarnya JDT mampu untuk beri tetangan dengan Kawasaki, iaitu tim yang berada pada nombor 2 pada season lepas dekat J-League, dekat Japan League tu. So bukan tim yang biasa-biasa. Selain JDT pula, kita ada Terengganu FC yang kalahkan tim yang antara top tim juga yang ada dalam Liga Australia. Dan juga kita ada Sabah FC juga berlawan dengan klub daripada Singapura, menang 3-1 baru-baru ni di dalam saingan AFC Cup. Dan juga kalau kau tengok masa skuad Harimau Malaya kita bertanding pada bulan lepas, kalau kau tengok memang rata-rata adalah skuad daripada Liga Super. Player kita memang rata-rata adalah daripada Liga Super. Dan tengok tim player Harimau Malaya sendiri sebenarnya mampu untuk bersaing dengan negara macam Syria, dengan China. Dan mereka menunjukkan dengan keputusan yang
bagus pada game lepas. So kat sini sebenarnya kualiti pemain yang ada dalam Liga Super sebenarnya kita tak boleh nafikan. Ini boleh dikatakan setanding juga dengan pemain-pemain Asia yang lain. Dan persoalan paling penting, adakah sebenarnya JDT akan terus dominasi bola sepak Malaysia? Itu jawapan sebenarnya ada terletak pada setiap pengurusan kelab masing-masing. Adakah mereka hanya tengok saja, hanya tengok dan makan popcorn untuk lihat JDT punya kelab macam JDT ni terus berjaya dan berjaya, ataupun mereka perlu buatkan sesuatu? So aku kat sini just nak kongsi sikit lah pendapat macam mana sebenarnya JDT mampu untuk sustain bertahan selama 10 tahun ni. Itulah benda baik sebenarnya kita kena ambil lah. Kalau benda-benda buruk yang cari salah orang tu kita tak payahlah ambil. Pertama sekali sebenarnya korang kena tahu apa yang Tunku Mahkota Johor TMJ buat masa mula-mula dia ambil Johor dulu. Apa benda yang dia buat adalah dengan cuba tukar sistem management dalam kelab Johor tu sendiri. Mungkin dia nampak apa benda yang sistem yang ada masa tu dalam keadaan yang tak tersusun, mungkin tak organize, ada benda-benda yang tak baik berlaku. So benda yang dia buat adalah dengan cuba bersihkan manajemen sistem. Itu yang paling penting sekali. Untuk kelab lain misalnya, bukanlah nak suruh ada untuk tunggu ke kan, untuk tunggu seseorang yang macam TMJ datang baru nak tukar sistem manajemen. Bukan sebenarnya. Even kalau sekarang ni ada antara pengurusan yang tengah mengurus kelab mereka masing-masing, diorang ada kesedaran untuk mengubah apa yang tak betul dalam sistem kelab itu sendiri. Dan itulah perkara yang paling penting sekali. Bukannya kita bila pergi cakap mengenai tukar sistem manajemen, kita tukar fizikal, kita tukar orang. Bukan. Tapi kita tukar mindset kita tukar apa yang kita perlu buat dengan cara yang betul, dan mungkin perkara tu akan menjadi. Mungkin aku tak nak mention mana-mana kelab, tapi bagi aku ada benda, ada setengah kelab yang mereka mempunyai manajemen sistem yang teruk. Kita boleh lihat pun dari segi apa yang ditunjukkan oleh media sosial, benda-benda viral yang kita selalu tengok untuk kelab-kelab lain, itu sebenarnya menunjukkan yang kelab kau sendiri tak di-manage dengan baik. So at least sebenarnya dalam salah satu kelab tu ada inisiatif, ada seseorang yang berani untuk mengubah sesuatu, mengubah sistem manajemen itu sendiri. Dan yang kedua bagi aku, mana-mana kelab pun mereka perlu ada satu vision club. Apa vision club untuk the next 1 years, 2 years, 5 years mungkin kan? Sebab kalau korang tengok JDT bermain di ACL, so orang akan cakap JDT level lain. Memanglah dia boleh main ACL, boleh main Asian Champions League, dia dah level lain. Tapi sedar tak korang yang sebenarnya bermain di ACL tu sebenarnya adalah apa vision TMJ ataupun JDT tu sendiri the last 5 years. Mungkin masa mula-mula TMJ ambil JDT tu, kemungkinan itulah adalah visi mereka, visi untuk menaikkan nama JDT dan meletakkan JDT dalam satu tempat yang di peringkat yang tertinggi seperti Asian Champions League. So itu adalah vision yang kita nampak. So untuk kelab lain sebenarnya tak perlu pun letak vision yang tinggi-tinggi pun. Kita mungkin boleh letak improve dari segi facilities dulu. Kita boleh fokus on player development. Banyak benda sebenarnya yang kita boleh buat. Dan aku yakin benda-benda macam ni sebenarnya dah dibahas dah kan pun dalam mungkin sistem management. Cuma perlu ada penggerak, bukannya hanya bercakap kosong and then keluar meeting dan tak ada apa. Dan aku rasa bukannya aku nak mengajar pengurusan kelab yang lain-lain macam mana untuk berjaya ke apa, tapi at least kita ambil benda ni, dominasi JDT ni sebagai satu pembakar semangat untuk kelab-kelab lain juga berjaya. At least bukannya kita nak kita start satu vision untuk kalahkan JDT setiap match, untuk kita menang setiap game, kita angkat piala setiap tahun. Itu vision yang melampau. Aku mengharapkan sebenarnya ada something quality yang ditunjukkan, especially kepada manajemen kelab yang lain yang menunjukkan mereka serius untuk menjaga kelab bola sepak. Persoalannya, adakah
JDT akan terus dominasi bola sepak Malaysia. Bagi aku, untuk 5 tahun akan datang kemungkinan besar ya. Sebab aku tak nampak lagi ada kelab yang mampu untuk tandingi apa yang JDT boleh buat sekarang. So, kelab masing-masing perlu ambil inisiatif, ambil langkah seterusnya untuk mereka berjaya, at least untuk meletakkan diri mereka ataupun manajemen diorang sendiri dalam keadaan yang terbaik. So aku rasa sampai di sini saja video aku kali ini. Kalau korang yang baru dalam channel ni, jangan lupa untuk tekan butang like, share, komen dan subscribe. #masih lagi Hasan, #Cocok Hasan. Assalamualaikum.